Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, Alhamdulillah, pagi ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita masih diberi peluang untuk bernafas. Kita masih diberi peluang untuk bangun pagi dan kita masih diberi peluang untuk bertemu lagi di pagi ni. Pagi ni saya nak bawa topik pagi semalam, mana sembang santai 5 punca kewangan kita koyak. Topik ni nampak macam best ke best. Sebab apa? Ramai orang dia tak tahu kenapa dia punya kewangan dia ada masalah. Ini saya katakan kewangan dia koyak ni. Okay, pagi ni saya nak juga tahu siapa yang tengah follow saya punya live, siapa yang tengah ni ada dengan bersama dengan saya pagi ni. Cuba komen sikit. Cuba komen salam. Okay. Alhamdulillah, semalam saya dah kongsikan 5 sebab hari. Okay. And then malam pun ada lagi saya kongsikan lagi. Saya tak berhenti-henti untuk kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan financing, berkenaan dengan kewangan, berkenaan dengan financial, berkenaan dengan hartanah. Pagi ni saya nak sambung lagi sembang-sembang kita pagi ni. Saya nak sambung lagi 5 punca ataupun 5 sebab kita punya kewangan kita boleh koyak. Maksudnya sekarang ni kewangan kita kira macam tak stabil lah. Kiranya ada kebocoran kat situ. Faham ke faham ni? Siapa yang tengah follow saya punya live ni, benda yang paling penting, dia punya benda yang paling afdal, benda yang paling baik untuk kita buat di pagi-pagi hari ni adalah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala sebab kita masih diberi peluang. Kita masih diberi satu peluang lagi untuk Allah sambung kita punya nafas. Allah bagi kita peluang untuk terus hidup. Allah bagi kita peluang untuk kita ada pada hari ini. Why not? Kalau kata saya share info ni pagi-pagi dengan anda semua, dengan korang semua ni, kalau paling best sekali, cuba korang pun share juga dengan kawan-kawan korang. Cuba tekan button share dekat bawah tu. And then, orang lain pun akan dapat manfaat yang sama juga. Sebelum saya nak teruskan benda ni, saya nak juga tengok siapa yang tengah follow saya punya live ni boleh komen kat situ salam bawah. Saya nak sambung. Antara perkara yang semalam kita dah sembang adalah berkenaan dengan boros, and then terlebih ikut pada kehendak instead of keperluan. And then tak ada formula. Tak ada formula urus kewangan. Perasan ke perasan, saya ada buat satu posting macam mana nak urus kewangan. Dekat situ saya dah share berapa persen untuk you punya komitmen, berapa persen untuk you punya simpanan, pelaburan, perlindungan. Boleh follow. Saya tak kata benda tu 100% tepat, tapi at least ada something untuk you all boleh follow. Korang boleh follow, boleh tengok dan boleh jadikan sebagai satu guideline. Mungkin waktu sekarang ni korang punya financialnya dah terlebih. Contohnya komitmen dah terlebih daripada 60%. Saya nak ulas sikit apa yang saya share petang semalam dalam posting tu. Mungkin korang punya kewangan komitmen dah lebih daripada 60%. Korang ni adalah masa yang paling sesuai untuk korang nak kurangkan daripada berapa persen tu, 70 ke 80 ke kepada 60, back to normal balik. Sebab apa, macam mana nak buat tu. Dia punya kaedah dia kena dengan menggunakan moratorium kita sekarang ni, yang mana kita dapat penangguhan 6 bulan. Duit tu nak buat apa? Duit tu bolehlah korang gunakan. Boleh korang guna bukan untuk pergi membeli belah, boleh korang gunakan untuk tutup mana-mana hutang yang lain. Lepas tu dari segi simpanan dan pelaburan, simpanan dan perlindungan, lepas tu korang punya enjoyment. Yalah, dah lah pergi kerja penat-penat, takkan langsung tak boleh enjoy. At least korang boleh lah nak pergi enjoy sikit, tapi you kena allocate, tak banyak sangat. At least ada something. Ataupun you all boleh simpan beberapa tabung yang banyak untuk you all. Korang boleh simpan. Ni tabung untuk pergi belanja, tabung ni untuk pergi umrah, tabung ni untuk enjoy. At least you all, korang ada satu benda. Boleh buat hobi masing-masing kat situ. Korang ke faham? Saya nak sambung. Daripada semalam 5 poin yang saya dah bagi, hari ni saya nak kongsikan lagi 5 poin. Sebab bila kita cakap pasal urus kewangan yang semalam tu, dia ada simpan labur, simpan perlindungan. And then tadi pun saya ada cakap juga berkenaan dengan
tabung simpanan. So sekarang masalahnya ramai orang dia tak ada disiplin dalam menyimpan. Macam mana saya cakap tu? Okey, contohnya macam ni. Sekarang dia simpan, dia dapat gaji, dia simpan 20% daripada gaji dia. Okey, contohnya gaji dia 3,000, so dia simpan 20% dekat situ, lebih kurang 600. So dia simpanlah pada awal bulan. Dia simpan awal bulan, simpan sampai dekat-dekat hujung bulan, dekat-dekat dengan gaji dia. Tak sampai lagi gaji dia, dia dah start korek, dia dah start cangkui dia punya simpanan tadi tu. Okey, faham? Satu, tak ada disiplin. Ataupun nombor dua, dari segi disiplin ni maknanya dia simpan bulan ni 600. Bulan depan dia rasa macam tak cukup ada nak pakai benda lain, dia simpan kurang sikit. Tapi dia still menyimpan. Okey, so ini cuma disiplin dia tak berapa, dia tak disiplin lah. Maknanya dia tak boleh nak commit tiap bulan benda yang sama. Kalau korang boleh bayar kereta tiap bulan sama, kenapa korang tak boleh buat simpanan yang sama tiap bulan? Okey, faham ke faham? So ini berkenaan dengan tak ada disiplin. Okey, so yang poin yang kedua saya nak kongsikan dengan korang semua pagi ni adalah berkenaan dengan kebanyakan kita ni emosi dia punya perasaan dia sangat mudah dan sangat nipis, senang disentuh oleh skim cepat kaya. So saya cakap macam tu. Yalah, dia tengah scroll Facebook dia, tiba-tiba dia nampak, simpan duit banyak ni, dapat banyak ni, sekian tempoh banyak ni. So dia rasa macam best lah benda ni. Tak payah jual barang, tak payah tu, tak payah ni, korang just simpan je duit. Okey. So korang rasa macam terpanggil untuk melabur dalam skim cepat kaya tu, tanpa soal selidik, tanpa korang nak kaji selidik dulu. Ni skim apa, company mana, ada buat declaration ke tak, di bawah KPDN KK, di bawah Bank Negara. Sebab whatever skim cepat kaya, yang mana yang salah dari segi undang-undang, pasti dan confirm Bank Negara satu hari dia dah dapat trace record tu adalah scammer, dan benda tu adalah bukan sah di sisi undang, confirm company tu akan disita dan akaun dia akan kena block. So duit korang dalam tu pun kena block sekali lah. Okey. So ini yang ramai sangat yang terlibat. So sebab dia rasa nak cepat. Dia rasa nak mudah. Dia simpan hari ni 10,000, lepas bandang bulan dia akan dapat 30,000. Rasa macam banyak tu. Okey. So itu yang kedua pagi ni. So yang ketiga ni saya rasa ramai orang dia ada personal loan, dia ada housing loan, dia ada car loan, credit card. Okey, dia ada semua ni. So mana yang tak ada tu suci bersih tu tahniah, bagus sangat. Okey, tapi tak berapa bagus juga, sebab benda ni akan membuatkan korang tak boleh nak apply loan rumah nanti. Sebab kalau terlalu clean and clear, ibaratnya kain lampin yang kosong, bukan kain lampin yang ada corak, kain lampin yang kosong putih, langsung tak ada kotoran, tak tahu apa akan jadi. Okey, so sama juga dengan record secret, langsung tak ada record, membuatkan korang susah untuk dapatkan financing. Okey, so yang ketiga tadi tu dia ada macam-macam financing. Katakanlah you all ada kereta dengan you ada personal loan. Dua benda ni yang standard kebanyakan orang ada sebelum dia memiliki rumah. So daripada sini apa yang saya nak tekankan adalah berkenaan dengan dia tak faham syarat-syarat pinjaman ataupun syarat-syarat pembiayaan. So benda ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Bila dia dah dapat, okey, dia apply personal loan, dia tahu rate sekian-sekian, tempoh bayar sekian-sekian, bayaran bulanan banyak ni. Okey, and then banker pun telefon, cik, loan cik dah lulus, boleh datang untuk sign LO. Dia sebabkan duit personal loan tu, dia terus pergi sign LO tanpa tanya banyak, dan dia langsung tak baca terma dan syarat. Tu kita panggil term and condition tu. Okey. So dekat situ dia tak baca dan dia tak fahamkan apa yang akan terjadi sekiranya sekian. Sekarang punya cerita lain, moratorium ni adalah satu perkara yang lain. Sebab moratorium ni adalah memang even bank sendiri pun tak pernah nak bagi. Dia akan bagi, itu pun korang kena apply. Tapi sekarang ni korang tak payah apply pun. Korang kena apply kalau kata korang tak nak moratorium tu. Tapi tolong, please, jangan tekan tak nak tu. Okey, sebab waktu ni lah korang boleh guna duit tu untuk simpanan kecemasan. Okey. So, dia tak faham terma dan syarat, cuba korang lepas daripada sesi live saya pagi ni. Waktu ni kan tengah free PKP, tak ada apa nak buat. Okey. So saya cadangkan korang
pergi geledah balik dokumen-dokumen korang, pergi cari balik semua letter offer loan yang korang ada. Personal loan, credit card, housing loan, car loan, PTPTN, whatever loan yang ada agreement selain daripada Ahlong. Okay? So, even Ahlong pun saya rasa ada agreement juga kot. Okay? Cuma saya tak pastilah agreement dia macam mana. Tapi kalau bank loan, sangat-sangat penting korang ambil, cuba baca dan fahamkan balik. Sebab nanti apa yang saya nak kongsikan, saya akan kongsikan nanti. Nanti akan ada saya nak share dengan korang semua macam mana you nak kena tengok dekat housing loan, dekat letter offer. Apa yang penting yang korang nak kena tengok kat situ. Okay. So cuba korang ambil, lepas daripada ni, jangan pergi sekarang lah. Okay. Lepas daripada ni, pergi ambil letter offer, letak satu tempat dan cuba korang baca dulu. Okay. So nanti sebab saya akan share juga berkenaan dengan macam mana you nak, apa benda yang penting you nak kena tengok dalam tu. Okay. So itu poin yang ke berapa dah? Poin yang ketiga. Poin yang keempat pagi ni yang saya nak kongsikan dengan anda semua. So korang ni masih ada ke? Ada dengan saya ni? Cubalah bagi love sikit ke, like ke. Okay. Korang dah share ke belum ni? Saya punya sesi live pagi ni. Sebab saya sampaikan benda yang korang dapat ilmu, korang dapat manfaat. Why not kalau korang share juga manfaat ni kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat juga benda yang sama. At least korang dapat bantu orang lain, dapat bantu saya untuk panjang-panjangkan ilmu, dan orang lain pun dapat manfaat yang sama daripada korang punya sharing. Okay. So korang masih ada lagi kat sini So saya nak kongsikan sekarang ni adalah poin yang keempat untuk pagi ni. Untuk pagi ni poin keempatnya lah, kadang-kadang kita ni kebanyakan orang, saya boleh kata sekarang ni ramai orang yang bankrupt because of benda ni. Benda apa tu? Ini adalah ramai orang bankrupt because of kad kredit. Sebab apa? Bila dia sign untuk letter offer, personal loan, kereta ataupun housing loan, suddenly bank akan bundling, bagi sekali kredit card dekat dia. So bila dia tengok kredit card tu, dia pada mulanya dia tak nak pakai. Okay, tiba-tiba dia ada satu syaitan rajim. Okay, cuba hasut dia. Alah, swipe kad kredit je lah isi minyak. Okay, pada waktu tu. Sebab sekarang isi minyak mungkin dah ada yang pakai app. Untuk serta-serta isi minyak dah ada pakai app. Okay. Tapi ada banyak lagi isi minyak yang mana kita mesti boleh pakai kad kredit. So pakai kad kredit untuk swipe isi minyak. Okay, dia swipe. So setiap bulan dapat. Tu satu. Lepas pada tu lagi dia pergi membeli belah. Dia tengok dalam duit dalam poket tak ada. Lepas tu dia fikir nak pakai kad debit ke kad kredit. Kad debit ke kad kredit. Kredit lah. Swipe lagi beli barang. Okay. So maknanya dia tak dapat nak kawal diri dia untuk membeli belah menggunakan kad kredit tu. So ni benda yang sangat-sangat worst. Sangat-sangat yang rasa macam bahaya ni. Korang kena ada kawalan. Korang kena kawal. Sebab penggunaan kad kredit kalau tak terkawal, katakanlah korang punya kredit limit RM10,000, berapa korang nak kena bayar setiap bulan? Setiap bulan minimum pun dah 500. Okay, faham ke? Faham? Minimum pun dah 500. Padahal tiba-tiba tak ada komitmen tu, korang pergi tambah pula komitmen tu. Memang kat kredit tu. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima yang saya nak share pagi ni sebelum korang pergi sarapan adalah bila korang dah guna kad kredit tadi ni, korang pula pergi bayar minimum. Saya pun tak tahu kalau korang bayar minimum ni bila gamaknya nak habis. Sebab apa? Bila kita bayar minimum ni, is very minimum. Contoh macam tadi saya cakap, korang dah ada satu kad kredit, korang pakai swipe dan teruskan swipe sampai satu masa dia akan sampai kredit limit. Asalnya dia punya kredit limit dekat sini. So korang pakai, start pakai sampai sini, lepas tu korang bayar. Okey, dia turun balik. Lepas tu dia pakai balik sampai satu hari dia dah sampai kredit limit, dia dah sampai ke shilling, dah habis, tak boleh nak pergi dah. So waktu ni korang dah start merana, korang dah start rasa terjerat, korang rasa dah macam dah aku dah kena block, aku dah jam. Sebab korang dah kebergantungan harapan pada kad kredit itu sangat tinggi, menyebabkan korang rasa macam tanpa kad kredit korang dah tak boleh hidup. Sebab bila korang dah biasa belanja tinggi menggunakan kad kredit sampai satu level, korang dah start sampai sini, katakan kredit limit korang dah RM10,000, dah sampai RM10,000 dah ni, habis. Okay, dah habis. Korang beli barang, beli isi minyak dan sebagainya, hotel, dah habis RM10,000, korang dah kena start bayar kena bayar dah kad kredit tu. Kalau korang betul-betul boleh bayar kad kredit tu dan tak pakai dah, korang bolehlah bayar sebulan RM1,000.
Sebulan 1,000, 10 bulan, 9 bulan settle lah kat kredit tu. Tapi masalah sekarang, korang bayar 500. Okey, turun 500. Lepas tu, bulan depan, bila korang dah bayar 500, korang mau pakai balik. Pakai balik kat kredit tu jadi 450. Jadi 10,000 balik. 450 bulan tu. Lepas tu, bayar balik, turun balik. Masalahnya, korang bayar minimum bulanan kat kredit. Lepas tu, korang pakai maksimum. Habis lah. Bila kat kredit tu nak habis? Sebab keuntungan pihak bank paling tinggi adalah pada kad kredit, sebab dia ambil interest yang paling tinggi untuk kad kredit. Kalau korang perasan untuk moratorium ni, pengecualian yang tak dapat adalah untuk kad kredit sahaja. Sebab dia bagi untuk housing loan, personal loan, car loan, PTPTN dan banyak pengecualian yang korang dapat untuk tak payah bayar 6 bulan. Suddenly kad kredit dia kata tak boleh. Korang still kena bayar. Sebab rate dia sangat-sangat tinggi. Kalau korang extend 6 bulan tu, saya rasa ramai orang akan terduduk dan terus akan jatuh bankrupt. Sebab interest dia sangat-sangat tinggi, tak sempat korang nak cover dalam tempoh 6 bulan tu. And then, kalau kata korang langsung tak bayar kad kredit tu, sangat-sangat bahaya. Okay? So, kad kredit ni sangat-sangat penting. Korang kena bayar, kalau boleh jangan bayar minimum. Kalau kata korang dah pakai 2,000 bulan tu, minimum dia baru dalam RM50, RM100. Bayar semaksimum yang mungkin yang korang boleh bayar. Sebab kad kredit ni adalah satu duit plastik yang mana dia adalah emergency. Betul-betul emergency baru korang pakai. Sebab ramai orang dah terjebak dengan masalah kad kredit ni. Bila dia sampai satu level, dia dah tak boleh nak bayar dan dia boleh declare bankrupt. Okay, so mungkin kalau korang ada satu kad kredit, mungkin dah tak bankrupt. Masalahnya korang still tercekik sebab nak kena bayar interest tu tinggi. Okay, tapi cuba bayangkan korang ada banyak kad kredit, sampai satu level korang akan jatuh bankrupt because of that kad kredit. Sebab kad kredit ni sangat-sangat bahaya. Bila korang bayar, korang boleh pakai. Bila korang bayar, korang boleh pakai. Sampailah satu level korang tak bayar-bayar, dan bank pun akan call, cik kad kredit cik ni dah tertunggak 2-3 bulan ni, macam mana boleh bayar ke? So pada waktu tu korang dah buat discussion dan sebagainya, terpulang, mungkin kad kredit korang terpaksa dipotong. Okay, so pada waktu tu lagilah korang akan rasa macam okay. So benda ni sangat-sangat penting. So saya kongsikan 5 dulu benda pagi ni. At least korang dapat info, korang dapat manfaat, korang dapat ilmu sikit demi sikit. At least korang dapatlah sesuatu daripada langsung tak dapat. Cuba fikirkan balik, sebab dalam tempoh moratorium ni adalah sangat-sangat berguna. Kalau kata korang ada kad kredit, contohnya misalnya korang ada, saya nak share sikit pagi ni berkenaan dengan moratorium. Okay, katakanlah korang ada kad kredit yang limitnya RM10,000 dan korang dah pakai RM9,950. Okay, so belum termasuk interest kalau dah masuk interest mungkin jadi RM11,000 something lah. Okay, so apa yang korang boleh buat dalam tempoh 6 bulan yang korang ada moratorium ni? Katakanlah korang kena bayar personal loan, car loan, housing loan. Katakanlah 3 item ni korang nak kena bayar, saya boleh assume dalam RM2,000 sebulan. Okay, RM2,000 sebulan yang korang kena bayar. Dan sekarang korang dah tak payah bayar selama 6 bulan. Okay, 6 bulan korang tak payah bayar. So kalau sebulan RM2,000, 6 bulan korang dah boleh kumpul berapa? RM12,000. So pada waktu ni korang dah boleh pakai duit yang RM12,000 tadi ni untuk pergi action dekat pihak bank. Saya ada duit, saya nak buat full settlement kat kredit, berapa you boleh bagi? So ini adalah waktunya duit bercakap bagi pihak you. Selalunya you cakap bagi pihak duit. Okay, so sekarang ni duit tu tolong cakap untuk pihak you. Sebab apa? Bila korang dah bawa duit pergi jumpa dengan bank untuk settlekan kad kredit, itu lebih powerful daripada you tak bawa duit, you nak pergi settle dengan pihak bank, you nak pergi minta duit dengan pihak bank. Sebab duit tu yang pihak bank tu lah yang akan menang. Okay, jadi bila korang dah ada duit, contohnya sebulan RM2,000 yang you boleh save selama tempoh 6 bulan tadi ni. Okay, dalam tempoh 5 bulan sendiri pun, ataupun pada bulan yang keempat pun, korang dah ada RM8,000. Betul ke betul? Pada sebulan RM2,000, 2, 4, 6, 8, dah ada RM8,000. Pada waktu dan ketika ini, korang dah boleh pergi kepada pihak bank. Ini saya kongsikan secara kasar je lah. Korang boleh pergi pada pihak bank, korang cakap, saya ada satu kad kredit dengan you punya bank, dan sekarang ni saya nak buat full settlement, berapa yang saya perlu bayar? So pada waktu tu korang boleh negotiate dengan pihak bank, berapa yang korang boleh bayar dan berapa yang korang kena bayar. Mana tahu mungkin korang dapat diskaun.
Okey? Sebab dalam tempoh 4 bulan kan korang mesti kena bayar minimum payment. Setiap bulan kan korang bayar. Kalau RM10,000 kan sebulan dah berapa? And then dengan syarat kalau korang bayar, korang tak pakai lah. Tapi katakanlah korang bayar dan korang pakai, bayar dan pakai, bayar dan pakai. So at least pada bulan yang keempat, korang ada RM8,000 dalam tangan. Okay, RM8,000 tu korang dah boleh pergi bank untuk settlekan kad kredit tu. Lepas settle, jangan lupa gunting kad kredit tu. Sebab kad kredit ni sangat-sangat membunuh. Korang boleh hidup sebenarnya tanpa kad kredit. Sebab sebelum korang dapat kad kredit tu, korang tak ada pun kad kredit. Boleh je hidup, boleh je pakai, boleh je isi minyak, boleh je pergi shopping. Okay? So saya sarankan untuk kalau boleh, kalau tak perlu, okay, and then kalau kata korang punya kehidupan memang tak banyak travel, just pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, avoid to use kad kredit. Kalau korang betul-betul nak pergi berjalan dan sebagainya, gunakan tabung simpanan untuk pergi berjalan. Tabung, korang buatlah banyak-banyak tabung. Letaklah tabung ni, tabung berjalan, tabung hobi, tabung simpanan, tabung kecemasan. Atau jangan letak tabung kecemasan, memang cemas lah. Setiap kali cemas je pakai. Okay? So faham ke faham ni? So tempoh moratorium ni adalah tempoh yang sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat kepada orang ramai yang mana boleh guna balik duit tu. Sama ada korang nak buat kaedah snowball tu, tutup kat kredit, ataupun untuk tutup hutang-hutang yang lain. Nanti saya akan sharekan lebih detail lagi apa yang korang boleh buat dengan moratorium ni punya kaedah, punya waktu. Okay? Saya harap saya belum terlambat lah untuk advice benda tu. Sebab sekarang barulah berapa bulan 4, and then barulah bulan pertama korang dapat pengecualian. Okay? So korang pun dah dapat gaji. Okay? Bila dah dapat gaji tu, bulan pertama ni janganlah enjoy sangat. Janganlah nak pergi, tak boleh pergi mana-mana kan, kena dekat rumah je kan. Janganlah nak pergi shopping dekat Lazada, nak pergi shopping, tiba-tiba korang dapat duit lebih. Aku tak payah bayar RM2,000 lah bulan ni, aku beli TV lah, beli peti ais lah, beli itulah, beli inilah. So bear in mind, ingat dalam hati, simpan tanam dalam hati, you all kena menyimpan. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dalam tempoh lagi 6 bulan. Okay, so saya rasa sampai sini dulu perkongsian saya pada pagi ni. Lagi 5 sebab, 5 punca ataupun membuatkan ramai orang kewangan dia koyak. Okay, so insyaAllah semoga ada rezeki kita akan bertemu lagi petang ni. Okay, dan saya akan kongsikan terus, akan berkongsi dengan anda semua, dengan korang semua, info-info ilmu hartanah selagi saya mampu. Okay, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.